Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siaran kali ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah adalah bahagian yang kedua, sambungan dari bahagian yang pertama, iaitu peristiwa perjanjian damai Al-Hudaybiyah. Satu peristiwa yang amat bersejarah yang berlaku pada bulan Zulqi'dah tahun ke-6 Hijriah. Dalam bahagian yang pertama yang lalu, kita terhenti apabila Nabi SAW dan para sahabat mendapat berita pengkhabaran tentang Sayyidina Uthman ini dibunuh, yang mana Sayyidina Uthman merupakan orang utusan, wakil Nabi sendiri untuk berbincang dengan pemimpin-pemimpin Quraisy bagi membenarkan orang-orang Islam melaksanakan ibadah umrah untuk kali itu saja. Tapi itulah, mereka tidak benarkan, dan berita ini bila mana tersebar, iaitu berita tentang pembunuhan Sayyidina Uthman ini tersebar, cara tersebarnya sebagaimana yang kita maklumi, ada beberapa orang dari Makkah yang keluar meninggalkan Makkah melalui Hudaybiyah menyebarkan berita tersebut, iaitu Uthman dipenjarakan, Uthman ada kemungkinan dibunuh dan sebagainya. Maka Nabi SAW kumpulkan para sahabat yang kemudiannya berbai'ah, iaitu masing-masing menumpahkan dan mengikat janji setia, jika terpaksa berperang, kita berperang. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala kemudiannya mengabadikan ayat 18 dari surah Al-Fatih. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mana mereka ini membai'ah kamu, melahirkan sumpah taat setia mereka ini kepada kamu di bawah sebatang pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Maka ternyatalah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima, bahkan mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Lalu Allah turunkan as-sakinah, ketenangan kepada mereka. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Dan Allah membalas mereka dengan kemenangan yang dekat datangnya. Fathan qariba, kemenangan yang dekat waktu berlakunya, iaitu yang dimaksudkan kemenangan yang dekat waktunya itu, yang dalam sejarah kemudiannya kita lihat ia sebagai peristiwa Fathu Makkah. Jadi bila mana muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah bai'ah ini dilakukan, ayat turun kemudian. Ayat ni turun dalam perjalanan Nabi SAW pulang ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka setelah bai'ah ini dilakukan, maka Sayyidina Uthman pun muncul.
dan ia pula diikuti dengan seorang wakil daripada pihak pemimpin Quraisy. Wakil yang mereka utuskan adalah Suhail bin Amr, yang yang diutuskan untuk mengikat janji ataupun membuat satu perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana munculnya Saidina Osman terkemudian, jelaslah bahawa berita yang disebarkan sebelum ini adalah berita tak benar. Berita angin, kata orang. Macam kita sebutkan dalam siaran yang lalu. Lalu itulah bila mana Suhail bin Amr ini menghampiri Hudaibiyah dan memanggil Nabi SAW untuk membuat dan mengikat satu MOU, kita katakan, iaitu perjanjian. Itulah yang dikatakan perjanjian damai. Kita ingin lihat isi perjanjian yang dicapai bersama. Sebab orang-orang musyrikin Quraisy memberi mandat kepada Suhail bin Amr untuk berbincang dengan Nabi SAW. Kita lihat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hikmah kenabian. Nabi tak nak janji ni cuma setakat janji mulut aja. Walaupun orang-orang Arab dikenali sebagai orang-orang yang menepati janji, especially khususnya orang-orang Quraisy sendiri. Bila cakap begitu, begitulah. Namun Nabi mahu ianya dimatrai dalam bentuk dokumen. Maka Nabi SAW meminta daripada Saidina Ali bin Abi Talib yang pandai menulis untuk mencatatkan hasil perjanjian ataupun perdamaian yang dicapai bersama agar ia didokumentasikan. Lihat jauhnya pemikiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak nak cakap mulut aja. Sebab cakap mulut siapa-siapa pun boleh kata, "Ya, aku cakap." Kemudian menidakkan pada masa yang akan datang. Tapi bila mana ada dokumen, sesuatu yang direkodkan, maka itu menjadi bahan bukti. Maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta daripada Saidina Ali. Kita perincikan sedikit. Bila mana perjanjian ini dibuat di Hudaibiyah, tapi di luar kawasan tanah haram. Sebab mereka memang tak benarkan Nabi SAW memasuki tanah haram, kecuali macam kita sebutkan dalam siaran yang lalu, di mana Nabi dibenarkan untuk solat 2 rakaat je. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila dah duduk bersama Nabi, Saidina Ali dengan Suhail bin Amr ini, wakil daripada, dan di belakang terdapatlah para sahabat di pihak Nabi dan Saidina Ali, dan beberapa orang daripada musyrikin Quraisy yang menyaksikan. Nabi minta daripada Saidina Ali, "Wahai Ali, mulakanlah tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim." Saidina Ali patuh mencatatkan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail mencelah. Ini kita ikut style kita lah. Stop. Tulis Bismillah saja. Kita tak kenal Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Cukup Bismillah saja. Saidina Ali dah tulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Maka bila mana Suhail bin Amr ini meminta agar ditulis Bismillah, Saidina Ali keberatanlah, sebab dah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi meminta daripada Saidina Ali, "Wahai Ali, padamlah." Istilah bahasa sekarang ni, delete lah
Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini Asma'ullahil Husna. Nama-nama Allah yang indah. Sayyidina Ali agak keberatan untuk memadamnya, menghapusnya. Maka Nabi SAW yang, maaf cakap ya, Nabi tak dapat membaca dan tak boleh menulis, istilahnya tak kenal huruf. Maka Nabi SAW tanya, wahai Ali, mana Ar-Rahman, mana Ar-Rahim? Maka Sayyidina Ali tunjuk, yang ini Ar-Rahman, yang ini Ar-Rahim. Nabi memadamkan dengan jari baginda sendiri. So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di sisi Suhail, ia merasakan, yes, Muhammad dah ikut cakap aku. Ibarat macam itulah. Di pihak para sahabat pula, antara yang menyaksikan dari dekat adalah Sayyidina Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar dah mula marah, dah mula meradang. Kenapa kita mesti mengalah? Kita mesti ikut. Kenapa Nabi demikian? Abu Bakar cuba menenangkan sahabatnya, Umar ibn Khattab ini. Okeylah. Kemudian dibuatlah perjanjian. So, bermula dengan bismillah, kemudian isi perjanjian antara Muhammad dengan Suhail bin Amr yang merupakan wakil bagi zu'ama, pemimpin-pemimpin Quraisy. Ada 6 perkara yang dicapai bersama dalam perjanjian damai ini. Pertama sekali, gencatan senjata selama 10 tahun, iaitu bermula dari tahun ke-6 Hijriah itu. Kita sedia maklum, sebelum berlakunya perjanjian damai ini, telah tercetusnya 3 siri peperangan. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Di mana peperangan antara orang-orang muslimin yang ditentang, yang diserang oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi, dengan perjanjian damai ini bermakna masing-masing pihak stop, tak berperang. Itu yang kita maksudkan dengan gencatan senjata. Dan ini dicapai untuk 10 tahun dulu. Kalau perlu di-extend, diperpanjangkan, ya diperpanjangkan. Tapi selama 10 tahun. Okey. Nabi minta Ali catat, tulis. Perkara yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua, orang Islam dibenarkan memasuki Makkah pada tahun berikutnya. Ini bermakna orang-orang Islam yang dah mengenakan pakaian ihram, yang ketika itu pun masih berpakaian ihram, termasuk Nabi sendiri, tak dapat buat umrah. Tak dapat buat umrah. Dan bila mana tahun berikutnya, iaitu tahun depan lah, tahun ke-7 Hijriah, masuk ke Makkah cuma dibenarkan untuk 3 hari je. Ibarat macam visa tu diberikan untuk 3 hari je. Dan selama 3 hari itu dibenarkan untuk menunaikan umrah. Dan lumrah adat pada masa itu, di mana orang ke sana kemari, lebih-lebih lagi dalam perjalanan jauh, bila mengembara dan sebagainya, biasanya bawa bersama senjata, terutamanya pedang. Jadi, dibenarkan kalau bawa senjata sekalipun, senjata yang bersarung. Maknanya pedang tu dimasukkan dalam sarung. Sebagai kinayah, sebagai satu bahasa simbolik, menunjukkan bahawa bermaksud tidak mahu berperang.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi meminta daripada Sayyidina Ali. Ali tulis. Sayyidina Umar di satu sudut bertambah marah. Kenapa Nabi perlu bersetuju sedangkan tak pernah berlaku orang-orang yang nak masuk ke Makkah dihalang? Maka kali ini kenapa kita dihalang? Kita tak dibenarkan buat umrah. Umrah ini cuma setakat setelah niat melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul, lepas tu habis. Abu Bakar dengan penuh hikmah, dengan penuh ketenangan menyatakan, bukankah yang dipersetujui itu tahun hadapan? Maknanya tahun hadapan kita buat lah. Tahun ni tak dapat buat, tak mengapa. Tapi tahun hadapan, kita lihat bagaimana seorang sahabat memberikan ketenangan bagi sahabat yang lainnya. Bukan menambah ataupun mengapi-apikan. Sayyidina Umar memang sedang marah pada ketika itu, tapi berjaya ditenangkan oleh Abu Bakar. So ini perkara kedua, orang Islam tak dibenarkan masuk ke Makkah pada tahun tersebut. Maknanya lepas ni balik lah. Senang cakap. Perkara ketiga, bekerjasama dalam perkara yang membawa kebaikan. Memang permusuhan tetap ada, tapi dalam perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan perlu bekerjasama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sedia maklum di mana orang-orang Quraisy, mereka ini kebanyakan mereka, pemimpin-pemimpin mereka ini para peniaga. Orang-orang Makkah umumnya hidup mereka ini bergantung kepada perniagaan. Orang datang ke Makkah, orang membeli barangan, orang menjual, dan mereka ini boleh dikatakan menguruskan trading dan sebagainya ini. Maka ini semua adalah menjadi pendapatan mereka. Jadi kalaulah sekiranya hal-hal seperti ini tak dapat diteruskan, pasti terjejas ekonomi mereka. Jadi mereka pun menawarkanlah bekerjasama dalam perkara-perkara yang mana membawa kepada kebaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga dikembalikan semula. Mana-mana orang Quraisy, umpamanya dari Makkah, yang lari ke pihak Islam hatta sampai kepada Nabi sendiri pun di Al-Madinah Al-Munawwarah, sedangkan perkara itu tak dibenarkan, tak diizinkan oleh kaum keluarga mereka, kaum puak mereka, maka Nabi wajib kembalikan, iaitu suruh orang ini kembali, sahabat ini kembali ke Makkah, kembali kepada keluarganya. Okeylah, itu perkara yang keempat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak menjadi sebab pada ketika itu kebetulan ada seorang sahabat yang terhalang sejak daripada awal lagi untuk berhijrah ke Madinah. Bila mana mendengar Rasulullah ada di perbatasan Hudaibiyah, ia cuba melarikan diri daripada kaum keluarganya untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudiannya ikut sama Nabi pulang ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Bila sahabat ini datang, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tiba di Hudaibiyah, para ataupun perkara yang keempat ini telah dipersetujui. Sayyidina Ali telah mencatatnya. Makna sahabat ini bila sampai, Nabi membuktikan perjanjian ini dipersetujui. Maka Nabi meminta dari sahabat ini pulang semula ke Makkah.
Terlihat orang-orang Islam menepati janji. Dan ini ditunjukkan sendiri oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itulah di satu sudut Saidina Umar makin marah. Itu perkara keempat. Perkara kelima, sebaliknya dengan perkara keempat tadi, iaitu orang Islam yang lari ke pihak Quraisy, maka orang-orang Quraisy tak perlu kembalikan. So maknanya kalau ada orang-orang Islam, especially khususnya daripada orang-orang Makkah itu sendiri, bila mana mereka ini melarikan diri, tinggalkan Islam, maaf cakap murtad ke apa ke, pergi kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy tak perlu nak hantar balik, tak perlu nak perintahkan mereka balik ke Madinah ataupun balik kepada Nabi SAW. Kalau kita lihat perkara keempat dengan perkara kelima, unfair, tak adil lah. Orang Islam perlu mematuhi. Maknanya dengan erti kata, orang-orang Islam yang datang kepada Nabi, disuruh Nabi hantar balik. Orang-orang Islam yang pergi ke pihak Quraisy, orang Quraisy tak perlu hantar balik. Tak fair kan? Nabi kata, wahai Ali, tulis, catat, rekodkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kelihatan macam perjanjian berat sebelah, tak adil. Dan itu dirasakan oleh kebanyakan sahabat, terutamanya Saidina Umar sendiri. Saidina Umar rasa kenapa Nabi perlu bersetuju dengan perjanjian yang berat sebelah, yang tak adil ni. Kalau nak adil, orang-orang Islam yang bertemu dengan Nabi SAW, Nabi tak perlu balikkanlah. Itu baru adil kan? Tapi ini tidak. Abu Bakar terus menenangkan Umar. Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, bukankah Nabi ini la yantiqu anil hawa? Nabi tidak berkata kecuali ataupun berkata mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali apa yang dicakapkan adalah merupakan sebahagian daripada wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Abu Bakar bersangka baik. Apa jua tindakan Nabi SAW, pasti ada hikmah kenabian di baliknya. Dan itulah Umar cuba ditenangkan, dan Umar cool down, kata orang tu lah. Dah mula reda dengannya. Dan perkara yang keempat, perkara yang keenam, yang terakhir, kedua-dua pihak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab, tetapi tidak boleh membantu dalam hal-hal peperangan. Nak bekerjasama yang sebelum ini belum diikat dengan mana-mana pihak, boleh terpulang. Dan baik Quraisy maupun orang-orang Islam takkan menghalang, takkan menyekat. Tapi tak boleh bekerjasama dalam hal-hal peperangan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan lihat nantinya yang terkait dengan peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah 2 tahun berikutnya. Perkara yang keenam inilah yang dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Perkara ataupun perjanjian yang dicapai, persetujuan yang dimaterai, perkara keenam inilah yang gagal dilaksanakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang menjadikan perjanjian ini terbatal kemudiannya. Itu nantilah apabila kita menjangkau ke peristiwa Fathu Makkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beberapa hikmah
di balik perjanjian yang dicapai ini? Pertamanya, berkembangnya syiar Islam. Maksud berkembangnya syiar Islam ini, Islam dah mula dirasakan bahawa ia bukan hanya setakat agama untuk individu, agama untuk amalan harian, tapi ia sebagai suatu cara hidup, bahkan ianya menunjukkan bahawa Islam ini adalah satu undang-undang bagi sesebuah masyarakat dan sebagainya. Kedua, kehidupan masyarakat aman dan damai. Ini dibalik hikmah perjanjian ini, bahawa bila orang-orang musyrikin Quraisy, padahal Nabi dengan para sahabat telah berbai'ah, kalau perlu kita perang, kita perang. Tapi bila mana mereka ini menghantar wakil Suhail bin Amr ini untuk berbincang, iaitu secara damai, itu yang kita lihat. Islam memilihnya, memilih kedamaian ini. Ketiga, pengiktirafan terhadap Rasulullah dan negara Islam. Orang-orang Quraisy yang dikenali sebagai pemimpin bangsa Arab, lebih-lebih lagi para pemimpin mereka, bila mana mengadakan satu perjanjian dengan Nabi, ini mengiktiraf Nabi ini juga sebagai seorang tokoh pemimpin. Kalau tidak, buat apa nak buat perjanjian dengan Nabi? Orang-orang Islam dapat membuat perhubungan dengan kabilah-kabilah Arab yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, peristiwa ini bila ya? Tahun ke-6. Tahun kedua lagi berlakunya Perang Badar, Perang Uhud setahun berikutnya, Perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Peperangan demi peperangan tak habis-habis menyebabkan Islam ini nak mengadakan perhubungan, Islam nak diperkenalkan kepada puak-puak Arab yang lain, nampaknya terhalang dengan adanya perjanjian, adanya isu-isu peperangan yang dibangkitkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, bila dengan adanya perjanjian, at least dalam masa 10 tahun ni kan, gencatan senjata ni, orang-orang Islam nampaknya bebas untuk mengikat mana-mana perjanjian dengan kabilah-kabilah Arab. Ini satu ruang dan peluang dalam dakwah itu sendiri. Dan antara lain hikmahnya adalah membuka jalan bagi pembebasan kota suci Makkah daripada Quraisy. Itu yang kita katakan, apabila perkara yang ke-6 kata orang itu dibatalkan, menjadi penyebab bagi pembukaan kota suci Makkah. So itulah muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan 6 perkara itu yang menjadi isi perjanjian, maka dipersetujuilah, dan Sayyidina Ali pun mencatatkannya. Maka Nabi SAW selesai daripada perjanjian damai itu, Nabi SAW masuk ke kemah baginda yang masih pada ketika itu sedang berpakaian ihram. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil kambing baginda dan baginda menyembelih sebagai dam, kata orang. Dalam manasik haji ataupun manasik umrah adanya dam, iaitu yang dimaksudkan adalah ibarat orang yang dalam isu ini, orang yang dah jatuhkan niat untuk melaksanakan umrah tapi tak dapat teruskan, dah pakai ihram dah, dia tak boleh okeylah cancel gitu aja, tidak. Apa yang perlu dilakukan, beliau perlu bayar dam, iaitu dengan caranya menyembelih sekurang-kurangnya seekor kambing, barulah dapat menanggalkan pakaian ihramnya. Jadi Nabi SAW setelah menyembelih kambing itu, Nabi masuk semula ke kemah baginda, dan baginda keluar dengan pakaian biasa, dah menanggalkan pakaian ihram.
Jadi Nabi sendiri menunjukkan bahawa memang benar kita tidak dapat melaksanakan umrah pada tahun ini, dan para sahabat akur. Selepas tu barulah masing-masing siap untuk pulang semula ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dalam perjalanan menuju ke Madinah, barulah datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ayat dari surah Al-Fatah, yang mana bila kita selongkar 3 ayat pertama ini, Allah mengkhabarkan apa yang berlaku itu adalah hikmah di balik ketentuan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah membuka jalan dan memberikan kemenangan bagi orang-orang Islam pada masa akan datang. Itulah yang dimaksudkan. Mengalah pada kali ini bukan bermakna kalah. Mengalah bukan bermakna kalah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu kemenangan yang jelas nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar dengannya Allah memberikan pengampunan kepadamu dosa-dosamu yang telah pun berlalu maupun yang akan datang, wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan ia menyempurnakan nikmatnya ke atasmu, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan memberikan kamu petunjuk ke arah jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran 'aziza, dan ia memberikan bantuan. Allah memberikan bantuan kepadamu dengan bantuan yang sehebat-hebatnya. So, ini ayat 1 hingga ayat 3 dari surah Al-Fatah, di mana ianya turun dalam perjalanan Nabi bersama para sahabat pulang ke Al-Madinah Al-Munawwarah dari Hudaybiyah ini. Dan hakikatnya adalah ibadah umrah yang dihasratkan tidak dapat dilaksanakan pada masa itu, pada tahun tersebut. InsyaAllah kita akan berpindah ke tajuk yang seterusnya, umrah qada pula, pada siaran-siaran yang akan datang dengan izin Allah. Tapi bila mana Nabi pulang ke Madinah, ada satu perkara yang besar yang Nabi lakukan setelah tercapainya perjanjian ini. Dan ini insya-Allah akan kita selongkarnya, kita hayatinya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah. Terima kasih para jamaah di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.